Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur. Hari ini Cikgu nak sambung satu lagi bahagian berkaitan dengan pengajian perniagaan STPM Penggal 2 di bawah tajuk pembuatan keputusan. Dan ini merupakan bab terakhir untuk sukatan pelajaran Penggal 2. Okey. So, let's see apakah sukatan pelajaran dalam bab ni. Okay. So, bab ni dibagi kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama ialah berkaitan dengan proses membuat keputusan. Bahagian yang kedua ialah alat membuat keputusan. Bahagian yang ketiga ialah faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan. Okay. Kalau perhatikan bahagian pertama tu dibagi kepada 2 subtopik, iaitu jenis keputusan dan proses pembuatan keputusan. Okey. Dan bahagian yang kedua, kita akan belajar 2 alat membuat keputusan, iaitu kuantitatif dan kualitatif. Okey. Dan bahagian ketiga, ada 3 faktor utama, iaitu kedapatan maklumat, kecekapan pembuat keputusan dan juga faktor situasi pembuatan keputusan. Okey. So, hari ini kita akan pergi ke bahagian yang pertama, iaitu berkaitan dengan proses membuat keputusan. Okey, di sini kita akan bincang apakah maksud pembuatan keputusan dan juga kita akan bincang 2 jenis keputusan, iaitu keputusan rutin dan keputusan tak rutin. Okey. Alright. Kita setiap hari ada membuat keputusan. Okey, dan kamu juga terlibat dalam pembuatan keputusan hari ini. Contohnya nak makan apa, okey? Apakah subjek yang kamu nak ulang kaji, okey? Ada yang melibatkan risiko, ada yang tidak melibatkan risiko. Contohnya, kerajaan membuat larangan untuk keluar dari rumah. Kalau kamu keluar juga, maksudnya kamu mengambil risiko. Okay? Dan nak makan apa, itu adalah keputusan yang tidak melibatkan risiko. Okay? Keputusan yang sering kita buat. Okay? So, begitu juga dengan peniaga atau pengurus, mereka juga terpaksa buat keputusan setiap hari. Contohnya, kalau kamu seorang pengurus kilang pakaian, kamu kena buat keputusan tentang bilangan pekerja yang perlu digaji, okey? Berapa barang yang perlu dikeluarkan? Adakah kamu nak tukar mesin? Okey? Adakah kamu nak shutdown kilang hari ini? Kamu juga terpaksa buat keputusan setiap hari, okey? Alright. So, apakah maksud pembuatan keputusan? Okey? So, pembuatan keputusan ni merujuk kepada satu proses, okey? Satu proses di mana kita cuba kenal pasti dan selesaikan masalah, okey? Kenal pasti maksudnya cari kenapa ada masalah, apa masalah yang berlaku dan bagaimana kita nak selesaikan masalah tersebut. Okey. Untuk menyelesaikan masalah, kamu kena cari alternatif, iaitu pilihan untuk menyelesaikan masalah dan pilih penyelesaian yang terbaik atau alternatif yang terbaik bagi menyelesaikan masalah yang telah dikenal pasti. Okey. So, pembuatan keputusan maksudnya kita kenal pasti dan selesaikan masalah dengan membentuk alternatif. Itu pilihan dan memilih alternatif yang terbaik bagi menyelesaikan masalah yang telah dikenal pasti. Okey. Sebagai contoh, katakan kamu ialah seorang pengurus pengeluaran perabot, okey, atau perniagaan perabot, okey, dan kamu dapati ada masalah iaitu jualan perabot semakin merosot. So, mula-mula kenal pasti apakah puncanya. So, bila kamu buat kajian, kamu mendapati kualiti perabot yang dikeluarkan adalah sangat rendah. So, bagaimana mengatasi masalah ni? Kamu kena cari beberapa pilihan ataupun alternatif. Okey, antara alternatif ialah gunakan kaedah baru, guna mesin baru, sediakan latihan untuk meningkatkan kemahiran pekerja. Di sini kita ada 3 pilihan dan kamu kena buat keputusan. Apakah alternatif yang terbaik yang boleh menyelesaikan masalah kita, iaitu jualan perabot semakin merosot. So, pengurus membuat keputusan iaitu menyediakan program latihan. Bagi pendapat pengurus ni, ini adalah alternatif yang terbaik yang boleh menyelesaikan masalah jualan perabot semakin merosot. Okey? Alright. Kita pergi kepada jenis keputusan. Okey? So, dalam pengurusan, biasanya pengurus buat 2 jenis keputusan. Okey. Yang pertama dikenali sebagai keputusan rutin, satu lagi dipanggil keputusan tak rutin. Okey, kenapa dipanggil keputusan rutin? Rutin maksudnya biasa. Okey. So, keputusan ni berkaitan dengan masalah yang sering berlaku. Okey, remember the keyword dia
masalah yang sering berlaku. Dan masalah ni juga menghadapi risiko yang rendah. Okey, jadi kalau kamu buat keputusan yang salah pun risiko dia tak banyak. Okey, so masalah yang sering berlaku dan berisiko rendah. Okey, dan untuk menyelesaikan masalah atau keputusan ni boleh diambil dengan menggunakan kaedah yang diprogramkan atau distrukturkan. Okey, contohnya seperti dasar yang sedia ada, prosedur sedia ada, amalan yang biasa kita lakukan. Tu untuk keputusan rutin. Okey, so maksudnya kaedah penyelesaian sudah ada. Kamu just ikut saja. Okey, contohnya keputusan menambah pengeluaran pakaian sukan kerana peningkatan permintaan. Okey, baiki mesin yang sedia ada, ubah waktu kerja pekerja, okey, tambah atau kurangkan waktu operasi, itu dipanggil keputusan yang biasa kita buat. So we call that keputusan rutin. Okey, berbanding dengan keputusan tak rutin, keputusan tak rutin ni kita mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah yang jarang berlaku. Okey, masalah yang tiba-tiba berlaku atau masalah yang baru. Okey, dan keputusan ni melibatkan risiko yang tinggi. Kenapa? Sebab kamu tak tahu tindakan kamu ni akan membawa hasil atau tidak. Okey, sebab benda ni sesuatu yang baru. Okey, masalah ni jarang berlaku. Okey, dan untuk mengambil keputusan ni, pengurus perlukan kreativiti dan juga inovasi. Okey, dia berupaya untuk mencari idea-idea yang baru, ubah suai idea yang sedia ada apabila membuat keputusan. Okey, so ini akan bantu dia untuk mengatasi masalah yang baru atau boleh mengurangkan risiko yang tinggi. Okey, contohnya keputusan membuka cawangan baru di negara asing. Pengurus atau pihak pengurusan ni tak pasti adakah tindakan ni akan membawa kejayaan atau tidak sebab mereka belum pernah buka cawangan di luar negara. Okey, so remember ada dua jenis keputusan iaitu rutin dan tak rutin. Keputusan rutin maksudnya untuk menyelesaikan masalah yang sering berlaku. Kamu biasa menghadapi masalah ni. Okey, dan masalah ni atau keputusan ni melibatkan risiko yang rendah. Macam mana nak atasi masalah ni? Kita boleh gunakan kaedah yang diprogramkan atau kaedah yang berstruktur. Maksudnya, sudah ada kaedah untuk mengatasi masalah ni. Contohnya, boleh gunakan dasar, prosedur, amalan, polisi dan sebagainya. Okey. Contohnya, untuk menambah pengeluaran pakaian sukan ya. Tak rutin maksudnya keputusan untuk menyelesaikan masalah yang jarang berlaku. Okey, sesuatu yang baru, masalah yang baru, okey, dan melibatkan risiko yang tinggi. Contohnya macam sekarang ni, operasi perniagaan terpaksa ditutup kerana COVID-19. Benda ni tak pernah berlaku. First time berlaku di Malaysia menyebabkan kerajaan menetapkan arahan tidak keluar daripada rumah. Ini memberi kesan kepada perniagaan. Jadi kamu kena buat keputusan apa tindakan yang perlu dilakukan. Dan ini memerlukan kreativiti dan inovasi pihak pengurusan untuk menyelesaikan atau membuat keputusan. Okey? Alright. Kamu tengok contoh soalan dan cadangan jawapan. Katakan soalan tanya, uraikan dua jenis keputusan yang dibuat oleh pihak pengurusan sesebuah organisasi. Markanya 4 ya. So jawapannya, dua jenis keputusan yang dibuat oleh pihak pengurusan sebuah organisasi ialah keputusan rutin fakta diikuti oleh uraian merupakan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang sering berlaku dan punya risiko yang rendah. Okey. Fakta yang kedua, keputusan tak rutin iaitu merupakan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang jarang berlaku dan punya risiko yang tinggi. Fakta 1, uraian 1. Okey. Kalau soalan kata, jelaskan dua jenis keputusan yang dibuat oleh pihak pengurusan syarikat pengeluaran perabot. So, yang ni dikata jelaskan. So, bila kata jelaskan, mesti ada fakta, uraian dan contoh. Okey. Fakta, make sure ada ayat pendahuluan. Dua jenis keputusan yang dibuat oleh pihak pengurusan syarikat pengeluaran perabot ialah keputusan rutin, merupakan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang sering berlaku. Contohnya, pengurus membuat keputusan untuk menambah stok bahan mentah. Fakta, uraian, contoh. Begitu juga dengan keputusan tak rutin. Okey. So, apa beza dengan soalan yang pertama tadi? Yang ni dia minta uraikan. Jadi, hanya perlu bagi fakta dengan uraian. Kalau soalan minta jelaskan, kamu kena bagi fakta, uraian dan contoh. Okey? Alright.
Katakan soalan nombor 3 ni. Uraikan jenis keputusan yang dibuat oleh syarikat pelita berhad untuk menambah stok bahan mentah. Okay. So, kamu diminta uraikan jenis keputusan. Di sini syarikat buat keputusan menambah stok bahan mentah. So, kamu diminta uraikan jenis keputusan ni. So, jawapannya, oleh kerana menambah bahan mentah ni perkara biasa dilakukan, dia merupakan keputusan rutin. Uraiannya, keputusan yang sering dibuat oleh pihak pengurusan, masalah yang sering berlaku, keputusan ini melibatkan risiko yang rendah dan pihak pengurusan ini boleh menggunakan kaedah yang sedia ada seperti dasar yang telah ditetapkan. So, kena bagi 1 fakta dan 3 uraian. Okey. Uraikan jenis keputusan yang dibuat oleh syarikat pelita berhad untuk membuka sebuah kilang perabot di Vietnam. Okey, ini kamu diminta uraikan keputusan membuka sebuah kilang perabot di Vietnam. Okay. So, benda ni jarang dibuat. So, we call that keputusan tak rutin. Okay. Keputusan yang jarang dibuat oleh pihak pengurusan merupakan masalah baru. Keputusan ni melibatkan risiko yang tinggi dan pihak pengurusan tidak dapat menjangkakan sama ada keputusan ni akan bawa kejayaan atau tidak. 1 fakta, 3 uraian. So, langkah pertama, kenal pasti adakah keputusan ni rutin atau tak rutin, lepas tu berikan uraian. Okey, kalau kamu diminta bezakan, okey, jelaskan 2 perbezaan antara keputusan rutin dan keputusan tak rutin. Buat jadual dan berikan aspek atau dimensi yang kamu nak bezakan. Okey, di sini cikgu bagi 2 aspek. Satu ialah jenis masalah, yang kedua kaedah. Okey. Boleh juga kamu bagi contoh sebagai satu aspek perbezaan. Okay? Keputusan untuk menyelesaikan masalah yang sering berlaku. Keputusan untuk menyelesaikan masalah yang jarang berlaku. Ini jenis masalah. Okay? Kaedah, menggunakan kaedah yang sedia ada untuk menyelesaikan masalah, memerlukan kreativiti dan inovasi untuk menyelesaikan masalah. Okay? Okey, jika kamu perlukan maklumat tambahan, bolehlah kamu layari blog Cikgu Kartik blogspot.com. Okey, di sini cikgu ada sediakan banyak kajian kes, okey, contoh-contoh jawapan, nota dan sebagainya. Okey, selamat berjaya belajar ya. Okey, kita jumpa lagi. Bye.